Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammadu abduhu wa rasuluh, tawajjaha syusyita fa innaka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu, ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami, permudahkanlah pengajian kami. Jadikanlah apa yang kami pelajari ini sebagai suatu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, syurga yang paling istimewa, ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat saya hadir. Saya ingat ni kali kedua saya datang. Bila sampai sini tengok masjid, ya, pernah datang. Sebab banyak sangat masjid pergi. Jadi tuan-tuan, kuliah malam ini telah dirancang lama. Pagi tadi baru saya tanya, ada bagi tajuk tak dekat saya? Siapa yang hubungi saya, dia kata tajuk pilihan Prof. Jadi hari ini saya pilih tajuk yang mudah. Seminggu di syurga. Tuan-tuan pernah tengok syurga? Tak pernah, ya? Malam ni kita tengok, InsyaAllah. Tetapi saya kena cerita dulu latar belakang, kerana apa yang saya akan sampaikan ini berpandukan kepada buku ini. Tajuk dia Seminggu di Syurga. Kisah benar wanita Sudan menjaga budak Melayu di Khartoum, Sudan. Budak Melayu yang dalam gambar ni anak saya. Penulis dia ni, nama dia Abla Ibtisam. Abla maknanya guru, bukan nama dia, guru. Ibtisam tu nama dia. Kisah dia begini. Pada tahun 2011, saya dapat tawaran untuk bekerja di Universiti Taibah Madinah. Maka saya bersara daripada UiTM ketika usia saya 47 tahun. Bersara awal. Naik kapal terbang, pergi ke Madinah. Ikut saya pergi ke Madinah 3 orang. Isteri saya, anak nombor 3, anak nombor 4. Nombor 3 nama dia Ahmad Amirul Imran yang dalam gambar. Masa tu umur dia 13 tahun. Anak nombor 4 perempuan, Farah Sofia, ikut saya. Jadi bila duduk di Madinah,
universiti saya bagi setahun 40,000 untuk saya hantar anak ke sekolah antarabangsa, sekolah orang putih. Mana saya nak duduk di Saudi belajar bahasa Inggeris? Boleh belajar sebagai satu subjek. Saya nak anak saya pandai bahasa Arab, maka saya nak hantar anak saya ke sekolah Arab, baru betul. Tetapi orang Arab Saudi ni payah. Dia letak syarat, siapa orang luar nak hantar anak ke sekolah Arab Saudi, syarat yang pertama, anak tu mesti pandai bahasa Arab. Anak saya tak pandai, tolak tepi. Tapi dia bagi lagi syarat yang kedua, kalau anak tak pandai bahasa Arab, salah seorang ibu bapa mesti pandai bahasa Arab, sebab dia nak berkomunikasi. Saya tak pandai, isteri saya tak pandai, habis. Tapi kawan saya yang duduk di sana bercerita dengan saya, dia kata ada orang cukup syarat tersebut, dia buat lagi satu kenyataan. Dia kata apa? Sekolah penuh. Cukup syarat sekolah penuh, maka dia kata pergi cari sekolah kat sana yang jauh daripada rumah kita sikit. Kita pergi dekat sana, dia kata sekolah penuh, kena cari lagi, makin jauh. Akhirnya kita pun angkat tangan, tak naklah hantar kita ke sana. Maka begitulah yang berlaku pada saya. Saya dua syarat tadi tak cukup, tapi saya bertegas, saya tak nak hantar sekolah orang putih. Saya nak hantar sekolah Arab juga. Saya nak anak saya pandai bahasa Al-Quran. Apa yang saya buat? Cerita dengan Allah. Tak ada tempat dah nak mengadu. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah anak aku ni nak belajar. Sebulan anak saya tak ada sekolah. Sehinggalah saya tahu di Madinah itu ada sekolah-sekolah yang diuruskan oleh orang-orang daripada luar negara. Sebab masalah tadi, orang Mesir buat sekolah Mesir, orang Sudan buat sekolah Sudan. Ringkaskan cerita, saya jumpa sekolah Sudan. Orang Sudan bahasa Arab, sukatan mata pelajaran daripada negara Sudan, tapi bahasa Arab. Tapi saya pergi melawan, teruk punya sekolah, teruk sungguh tuan, teruk. Tapi dah tak ada tempat. Jumpa dengan dia punya pengetua, ni lah pengetua dia ni, Ibtizam. Dia pengetua, dia cikgu, dia tukang sapu, dia tukang basuh tandas. Siapa lagi cikgu dia? Anak dia 2 orang, adik ipar, adik sendiri seorang. Saya pergi itu bulan 11, nak habis tahun tu, tahun 2011. Abdullah Ibtisam kata pada isteri saya, puan, ini dah nak habis tahun, puan tak payah bayar apa-apa lah. Puan hantar je anak ke sini, saya ajar dia bahasa Arab je untuk 2 bulan ni, supaya tahun depan, mula tahun baru bayar. Dan bayaran dia tak mahal tuan, tak mahal. Dia pun ajarlah anak saya. Tahun depan masuklah mereka bersama budak-budak baru, orang-orang yang ada masalah belaka yang tak dapat sekolah. Amirul seorang-seorang dia aja, tingkatan 2. Sofia tak ada masalah, dia kecil lagi, ramai, adalah 10-11 orang. Tetapi Abdullah Ibtisam ni, dia ajar Amirul seorang sama seorang. Punyalah semangat dia mengajar.
Dan dia kata pada saya, dia kata, doktor, saya nak ajar Amirul ini sehingga lulus sukatan mata pelajaran Sudan tingkatan 3, macam kita PMR. 3 bulan sebelum periksa PMR, katalah PMR Sudan ni 3 bulan sebelum tu, dia mengajar Amirul ini daripada pukul 9 pagi sampai 11 malam. Tiap-tiap hari dia ambil anak saya, bawa pergi sekolah, hantar pukul 11 malam, saya dah tidur dah. Tiap-tiap hari selama 3 bulan. Baik, saya sendiri saya tak boleh buat macam tu. Bila sampai masa nak periksa, kena pergi daripada Madinah, kena pergi ke Riyadh, sebab dia periksa di kedutaan Sudan. Dia kata pada saya, dia kata, doktor, boleh tak saya nak ikut pergi? Boleh, tapi siapa nak bayar tambang? Tapi masa tu saya banyak duit. Gaji saya 30,000 tuan dekat Madinah. Dan saya tak loket, saya tak kedekut. Saya kata nak pergi, pergilah. Maka pergi ke Riyadh 1000 kilometer. Isteri saya, anak saya perempuan, Amirul, Abla pergi, saya kena sewa rumah 10 hari periksa. Orang Arab dia tak boleh periksa 2 kali satu hari. Dia boleh periksa sekali sehari je. Letih. Arab ni dia relax sikit, dia tak serupa kita. Jadi isteri saya bercerita, sebelum subuh dia dah kejut dah Amirul, bangun. Dia pun ajar Amirul lagi apa yang dia rasa nak keluar periksa. Pergi semayang subuh, balik subuh, dia ajar lagi Amirul. Sampailah naik kereta nak pergi ke kedutaan. Sampai di kedutaan, nak tunggu masuk dalam dewan periksa, duduk lagi kena mengajar. Gila punya cikgu. Dia bukan bangsa Melayu. Apakah kaitan antara Amirul dengan Ibtizam ni? Apa dia? Islam ialah. Dan dia sangat menghormati kerana ayah pada Amirul ni nak anak dia tu pandai bahasa Arab. Dia nak supaya anak saya tu pandai bahasa Arab betul-betul. Baik, periksa. Kemudian luluslah Amirul. Lulus tak adalah cemerlang, sebab semua mata pelajaran dalam bahasa Arab. Sains bahasa Arab, matematik bahasa Arab, sejarah bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Quran, semua dalam bahasa Arab. Dan Amirul boleh pandai bahasa Arab dalam masa 3 bulan. Sebulan kemudian, selepas tahu keputusan peperiksaan, Amirul balik ke rumah saya satu hari itu, sebulan tu, dalam masa lepas sebulan keputusan peperiksaan. Dia kata, mama, ayah, Abla dah nak tutup sekolah. Abla Ibtisam nak tutup sekolah. Saya pun tanya, kenapa? Abang Muhammad, kakak Fatimah, anak Abla tadi, dah masuk universiti. Dah masuk universiti di Khartoum, Sudan. Habis, Abla tak nak duduk jauh dengan anak dia. Dia nak balik ke Sudan lah. Saya tak peduli, nak balik-balik lah. Yang saya risau ni anak saya. Saya pun tanya, habis Amirul macam mana? Dia pun jawab, Abla ada tanya Amirul, nak ikut tak dia balik Sudan? Amirul jawab apa? Nak. Tuan-tuan, anak saya ni tak adalah paling kuat, paling manja, kuat makan, gemuk, macam tu kuat makan. Sudan tak adalah negara yang paling susah pada masa tersebut
Dia tengah perang antara selatan dengan utara. Tapi Amirul kata dia nak pergi, saya okey. Oh, ayah dia tak ada masalah. Tetapi isteri saya menangis. Nak berpisah dengan anak lelaki dia ni. Dan dia tahu anak dia ni manja, kuat makan. Sebab dia. Tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan yang tak nak berpisah dengan anak yang dapat tawaran pergi belajar di Sarawak. Ada tuan, orang Semenanjung ni tak nak pergi ke Sarawak. Itu bagus Sarawak. Ini nak pergi benua Afrika. Isteri saya menangis sebab sedih. Sehinggalah dia buka Quran, dia baca Quran, dia terjumpa kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi ilham kepada mak Nabi Musa. Ingat kisah Nabi Musa? Allah bagi ilham pada mak Nabi Musa supaya masukkan Nabi Musa dalam kotak, hanyutkan dalam sungai Nil. Pernah dengar tuan? Hanyutkan anak dalam sungai Nil. Apakah bezanya dengan anak kami Amirul? Anak kami Amirul nak berpisah, tetapi dibawa oleh mak angkat dia, oleh cikgu dia yang mengajar dia Quran, yang mengajar dia bahasa Arab. Pasal apa nak sedihnya? Nabi Musa tu dalam kotak tu boleh hanyut dalam sungai Nil. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Firaun, maka letakkanlah dia dalam peti dan lepaskan dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Allahu Akbar. Dalam Quran ada cerita bab ni. Sebab tu kena baca Quran. Cabaran mak Nabi Musa lagi besar daripada cabaran mak Amirul. Jadi mak Amirul, mama Amirul lega, Puan Roza lega. Bila dia dah kata okey, yang saya rela, saya redha lepaskan Amirul, maka saya pun panggil lah Abla Ibtisam ke rumah bagi makan nasi. Dah sudah makan, saya pun kata, Abla, kami nak serahkan Amirul, bawalah dia balik ke Sudan. Tuan-tuan, ajarlah dia, jagalah dia. Soalan pertama Abla tanya pada saya, agak-agaknya apa tuan-tuan? Lepas saya kata ambillah Amirul, jagalah Amirul ni, soalan pertama yang dia tanya, Tuan Doktor, Amirul ni makan ayam tiap-tiap hari ke? Dia tanya Amirul ni makan ayam tiap-tiap hari ke? Dia tanya yang itu dulu. Saya pun terkejut, saya pun tanya, kenapa Allah? Dia pun jawab, harga ayam di Sudan RM60 seekor. Kami tak makan ayam ni. Saya tahulah dia memikirkan soal keuangan. Dia nak bawa Amirul, tapi dia takut. Lalu saya kata pada Abla, bawalah Amirul, saya bukan nak ambil untung. Cuba kira dengan saya, sebulan saya kena bayar berapa untuk jaga Amirul. Dia pun kira, dia kata, doktor, 1,000 lah, bagi 1,000 dia sebulan, 1,000 Saudi. Saya pun kata pada dia, kalau 1,000 sebulan bermakna 12,000 setahun. Abla, saya bagi 22,000 setahun. Tuan, saya beritahu tadi gaji saya 30,000 sebulan.
Saya bagi pada Abla 22,000 setahun. Saya kata pada dia, duit ini untuk Abla, bukan untuk Amirul. Apa maksudnya? Gunalah duit ini untuk jaga Amirul. Tapi bukan duit Amirul, duit dia. Dia boleh buat apa saja dengan duit tersebut. Tapi jagalah Amirul. Menangis dia. Sampai harinya kami pun hantar Amirul pergi ke Sudan. Siapa pergi? Saya pergi, Roza isteri saya pergi, Sofia pergi, Amirul pergi sekali. Kemudian saya telefon kakak dengan abang dia di Malaysia. Azrael, Sarah, ayah nak pergi hantar Amirul ke Sudan. 3 tahun lagi dia mungkin tak balik dah. Nak pergi hantar? Nak. Okey, beli tiket, tunggu ayah dekat Dubai. Saya telefon nenek Amirul sebab dia rapat. Mak, saya nak pergi Sudan ni mak, nak hantar Amirul sekolah kat sana. Mak nak ikut. 3 tahun kot dia tak balik. Nak? Nanti saya minta Sarah beli tiket, tunggu saya di Dubai. Maka kami pun pergi ke Dubai. Daripada Dubai pergi ke Khartoum, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai saja di Khartoum, maaf ya saya kena cerita sikit. Sampai di Khartoum, ya Allah, lapangan terbang dia kecil, seconek macam gini je. Kecil sungguh, teruklah saya tengok banding dengan KLIA tu. Dah dapat, saya kena bangun sikit ni semangat cerita ni. Dah dapat barang, bayangkanlah berapa orang pergi, 7 orang pergi. Dan Amirul nak duduk kat sana 3 tahun. Barang banyak ni bawa ni. Tolak troli, 3 beg macam gitu. Nak keluar saja tuan-tuan dan puan-puan, kena tahan. Beg ni letak sana, beg ni letak sana. Saya pun heran macam mana dia tahu beg ni kena cek. Rupanya di beg tu ada kapur, pangkah. Macam cerita Piramli tu kan. Mana ada dah macam tu dekat Malaysia ni masuk X-ray. Kat situ juga kita tahu hang ni kena berhenti. Dia tak ada. Dia dah pangkah beg tu warna kapur, warna putih. Dia tahu 3 beg ni dia nak cek. Bila beg tu nak dibuka, Abla Ibtisam dia nampak daripada luar. Dia masuk ke dalam, dia cakap dengan saya, doktor, kalau dia minta rasuah, jangan sekali-kali bagi. Jangan ajar orang Sudan makan rasuah. Dia kata gitu, saya pun dia kalau tidak, kalau dia minta, terpaksa lah bagi negeri orang kan. Tak tahu cerita. Habis bab itu, keluar. Saya pun berjalan dengan Ibtisam tadi, berjalan keluar, saya pun tengok. Ablah, kita ni naik apa nak pergi rumah? Nanti sekejap saya nak cari kereta. Tuan-tuan, saya 7 orang. Ablah dah jadi 8. Abang dia seorang lagi dah 9. Dia pun cari, jumpa satu pickup. Tuan-tuan tahu pickup apa? Hilux tu lah, macam Hilux tu. Lepas tu saya pun tanya dia, 1 ke 2? Cukup. Di Sudan cukup, dia kata. 1 pickup untuk 9 orang, berapa beg ada? Dia pun susun. Okey, doktor duduk kat sini, Puan Roza kat sini, ni. Amirul dah jadi orang Sudan. Ya Allah, pasal apa pun dah tak nampak. Masya Allah. Sekejap puan tak ada gambar, tak show. Dia kata Amirul dah jadi orang Sudan, kena duduk belakang, jaga beg. Dah mula satu kesusahan dalam hidup Amirul. Saya tengok tu, ya Allah, anak aku nak duduk macam gini. Negara orang susah. Ablah duduk belakang, abang dia duduk belakang, tetamu dia yang lain daripada Malaysia duduk dalam kereta berhimpit macam tu. Kami pun cakap orang putih, welcome to Sudan. Cakap pada Amirul belakang tu, welcome to Sudan.
Okey. Puan, saya berhenti dulu setakat itu. Saya ringkaskan cerita. Amirul belajarlah 3 tahun di Sudan. Dia lulus. Dan saya beritahu pada Abla, satu hari nanti sebagai tanda terima kasih saya pada Abla kerana menjaga Amirul sampai begini sekali, saya nak bawa Abla datang ke Malaysia. Ini janji saya, suatu hari nanti. Tak lama tuan, selepas saja setahun, isteri saya tulis buku Amirul Budak Sudan, kisah perjalanan semasa di Sudan dan di Madinah. Kami nak lancarkan buku di PWTC. Saya kata inilah masanya nak bawa Abla Ibtizam daripada Sudan ke sini. Tuan-tuan, saya telefon dia, saya WhatsApp dia, Abla, saya nak bawa ke Sudan, marilah kat sini, saya nak beli tiket. Duduk rumah saya, kita duduk seminggu kat sini. Saya pun cerita dengan Amirul, ayah nak bawa Abla ke Malaysia. Dia pun tanya saya, ayah, Abla nak datang ke Malaysia berapa hari? Seminggu. Ayah, Abla jaga Amirul 3 tahun tau. Takkan bawa dia seminggu je. Nampak anak saya kasih dekat dia. Oh, okeylah. Saya pun kata pada Abla, duduk sebulan. Saya pun beli tiket hari ni dan sebulan lagi balik. Dah beli dah tiket. 3 hari kemudian, dia beritahu saya, minta maaf sangat-sangat doktor, saya tak cerita dengan orang saya nak datang ke Malaysia. Anak saya sendiri pun saya tak cerita. Bila saya beritahu anak saya marah saya pasal apa? Tak beritahu dia. Sebab jatuh dengan hari convocation anak dia dah jadi doktor. Kalau mama tak ada pada hari convocation, saya tak nak naik ambil ijazah. Fatimah kata. Jadi saya ringkaskan, saya tukar tiket jadi seminggu. Saya kena bayar RM250 penalti. Tapi tak apa. Okay. Sampailah harinya di lapangan terbang Khartoum, masa nak masuk pemeriksaan, pegawai yang jaga kaunter di situ tanya dia, awak nak pergi ke Malaysia, berapa banyak duit ada dalam poket? Dia dengan bangganya beritahu ada 300 US, lebih kurang 1,200 ringgit kita. Itulah duit yang dia ada, 300 US. Dan pegawai itu terus kata, awak sampai di Kuala Lumpur, awak takkan boleh masuk ke Malaysia. Sekurang-kurangnya awak kena ada 3,000 Malaysia nak masuk Malaysia. Pandailah dia reka cerita. Pukul 11 malam di Malaysia, tiba-tiba pukul 11 tadi saya dapat mesej. Dia kata, doktor, dia takut pegawai ni kata begini. Dia tarik balik. Dah beratur nak masuk, duduk balik. Orang susah ni tuan. Macam mana saya nak selesaikan masalah tersebut? Tak boleh nak buat apa, saya terus tulis kat sini. Saya kata apa, Abla, bila sampai di Kuala Lumpur, kalau kena tahan, tak boleh masuk ke Malaysia, sebut saya dijemput oleh Profesor Dr. Muhammad Kamil bin Ibrahim. Satu KLIA itu kenal saya, jangan risau. Mana ada, saya bohong je. Tak ada orang kenal saya pun. Jadi dia lega. Sampailah di Kuala Lumpur, terkejut beruk dia pasal tengok KLIA.
Tuan-tuan, siapa yang tak pernah naik kapal terbang tak boleh bayangkan. Tetapi orang yang naik kapal terbang sampai di KLIA tengok, ya Allah, orang semua berjalan laju. Sebab apa? Penerbangan antarabangsa kena naik pula kereta api. Siapa pernah naik pergi Mekah, pergi haji, ya, naik kereta api pula. Dia tak gerti nak buat apa, tuan-tuan. Dia tengok gitu. Ada seorang perempuan ni nampak macam bagus, dia pun ikut. Orang perempuan ni berjalan ke sini, dia berjalan ke sini. Berjalan ke sini, berjalan ke sini. Naik lift, turun lift, turun lift. Naik kereta api, naik kereta api. Tercungak-cungak dia. Dia dah dekat 60. Sampailah dia, orang ni pergi serah ke orang kuning. Dia pergi masuk, serah ke orang kuning juga, orang kesihatan. Lepas tu pergi beratur dekat immigration. Immigration tak tanya apa pun, senyum orang Malaysia, senyum. Lepas tu keluar. Saya dah tunggu sejam dekat luar, tuan-tuan. Bila dia nampak saja Roza, isteri saya, dia terus meluncur pergi peluk Roza tadi. Dan saya dengar dia kata, it's so big, besarnya. Kuala Lumpur, KLIA ni besarnya. Menangis, soksek. Orang Sudan datang ke Malaysia. Saya senyum dia. Masuk kereta, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun cerita dekat dia. Nanti kita pergi makan dulu ya. Lepas makan, sampai di rumah, solat. Ablah kena buat kerja sikit. Ada kerja. Dia tak tanya apa-apa. Kami berhenti makan di restoran, bagi nasi biryani. Kala macam-macam ada. Orang Arab ada kala-kala. Sampai di rumah, mandi-mandi apa semua. Sudah dia pun keluar. Doktor, kerja apa saya kena buat? Nampak lurus kan? Saya kata ada kerja, bersiap. Kerja apa kena buat? Saya pun keluar buku Amirul Budak Sudan, 500 kopi. Ablah, tolong sign buku ni. Nampak? Dia kena sign kat situ. Tapi sebelum Ablah sign, saya pun ambil wallet. Buka wallet yang sama ni. Buka. Keluar duit 1,500. Ablah ni upah sign. 1,500. Tuan-tuan, dia pun menangis. Tidak pernah berlaku dalam hidup dia gaji dibayar sebelum buat kerja. Tuan-tuan ingat 1,500 tu gaji ke? Dah. Saya tak nak malukan dia je. Saya tahu dia tak ada duit. Itu duit wang saku dia sementara duduk di Malaysia. Tapi saya tak nak bagi macam saya bagi. Kena buat kerja. Jadi dia tak rasa saya bagi. Dia rasa kerja. Ablah saya ni, besok saya nak buat Ablah berjalan. Nak pergi ke rumah mak mentua saya di Johor. Pukul 7 pagi besok kita akan bertolak. 6.50 saya dah turun kat bawah, bawa kereta, rumah saya pondok, bawa kereta, pukul 7 dia orang turun, saya buka pintu untuk dia, meraihkan tetamu. Saya profesor. Tapi dia tetamu istimewa saya. Yang pertama sekali saya bawa pergi Seksyen 9. Rumah saya duduk Seksyen 9 Shah Alam. Kawasan istana tu kan, kawasan rumah orang besar-besar. Dia tengok rumah orang Malaysia, rani, kaya. Dalam satu buah rumah tu ada 7 buah kereta. Dahsyat sungguh dia tengok. Dan saya tidak masuk
Lebuh Raya. Saya berjalan daripada Selangor pergi Negeri Sembilan, masuk Melaka. Sampai di Melaka, dia pun kata, doktor, tu pokok apa tu? Saya kata pokok pisang. Berhenti. Kenapa? Nak ambil gambar. Dia ambil gambar pokok pisang di Melaka. Tuan-tuan duduk jauh dengan saya, susah. Dan ini pula besar, payah nak tolak. Letih sungguh saya hari ini. Tuan, saya nak tanya tuan lah. Tuan yang paling dekat dengan saya. Pasal apa dia nak ambil gambar dengan pokok pisang? Agak-agak. Tempat Sudan tak nampak pokok pisang saya pergi. Okey Ji. Kenapa agaknya dia nak ambil gambar dengan pokok pisang? Tempat dia tak ada. Ramai orang cakap macam tu. Tempat dia tak ada. Bila dia masuk dalam kereta, saya tanya dia. Dia menangis. Lepas dia ambil gambar, dia sengih. Lepas tu masuk kereta, dia sebab. Dia mengalirkan air mata. Saya pun tanya, kenapa Abla menangis? Dia pun jawab, pokok pisang ni ada dalam syurga. Dalam Quran cerita pasal pokok pisang dalam syurga. Dia baca Quran, dia faham tu, dia tahu. Dia tengok Malaysia ada pokok pisang. Pokok pisang itu adalah pokok syurga. Dia menangis, dia tengok tempat kita ini ada syurga. Orang Malaysia mana heratnya? Tak peduli pun. Tak pernah fikir pun macam tu. Bila saya tengok Abla tu, ya Allah, Tuhan tunjuk pada kita. Tapi kita tak pernah peduli pun tuan. Ada orang tadi dengar cerita saya lari balik. Ada. Dia tak sampai, dia tak sabar nak dengar cerita ni kan. Dia kata gila cerita pasal Abla dia. Tuan-tuan yang duk baca Quran pun tak sedar benda ni. Orang yang baca buku Abla ini akhirnya akan menangis melihat Malaysia ini. Tapi kita tak faham lah. Tuan, dalam surah Waqiah, mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya dan daungan yang tetap terbentang dan air yang sentiasa mengalir serta buah-buahan yang banyak yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya. Terjemahan surah Al-Waqiah 2 ayat 28. Panjang tuan, nak sampai ke ayat ni satu cerita supaya tuan-tuan faham. Saya setiap kali cerita ni saya sebab kita tak heran pokok pisang kita buat goreng pisang. Dia kata bersusun-susun kan, yang kita jumpa yang bersusun-susun. Masya Allah, subhanallah. Saya tak pernah fikir macam tu. Berhenti kat situ, ambil gambar, jalan lagi kat Melaka tepi ya. Kan kita banyak gerai buah-buahan kan. Pokok durian, mana ada buah durian, mana ada kat Sudan. Datang sini tengok ni buah apa? Durian. Tapi saya tak rasa Abla boleh makan. Semua orang tak suka, orang Malaysia je suka. Bila kita buka, dia boleh makan. Pasal apa dia boleh makan? Pasal dia orang Sudan. Dia tak boleh pilih makanan. Dia susah. Orang yang boleh pilih-pilih makanan ni halal kan? Dia boleh pilih. Pasal dia boleh ada. Dia boleh pilih makanan mana dia nak makan. Kalau orang tu susah, di negara dia susah, dia tak boleh memilih. Tuan, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar.
Sebab itu yang sebenarnya di sekeliling kita ini Allah tunjukkan sesuatu. Sama ada kita nak dengar, nak buka pintu hati ataupun tidak. Okey. Kami sampailah ke Johor. Saya nak kena ringkas cerita lah, panjang cerita. Nak baca tu baca buku lah. Dan Roza tunjuklah rumah kampung dulu. Ini rumah kampung Roza. Masa dia kecil-kecil inilah dia dikelilingi oleh pokok-pokok buah-buahan, pokok mangga, pokok rambutan. Kampung kita kan macam tu. Pokok duku ada. Dia pun menangis lagi. Pasal apa? Dia tengok pokok mangga boleh petik macam tu. Benda ni diceritakan dalam Quran. Kau boleh petik macam itu. Dekat Sudan mana ada? Masya Allah, subhanallah. Bila dia bercerita dengan saya macam gitu, itulah yang menyebabkan saya jatuh air mata. Kerana cerita dia, nak kata kita faham, kita tak faham. Sebab itu kita kena bersyukur dengan dalam Quran cerita macam-macam buah-buahan dalam syurga nanti. Dan saya bawa balik, Abla balik ke Shah Alam kerana pelancaran buku tadi, bawa mak sekali. Tapi lambatlah sampai ke Shah Alam. Pasal apa? Nampak Gunung Ledang, berhenti ambil Gunung Ledang. Nampak pokok sawit bersusun-susun, berhenti kena ambil pokok sawit. Celah-celah pokok sawit ada, apa kita panggil tu? Ya, pokok sawit, bawah tu kan ada, apa? Nak kata apa? Yang menjala-jala tu. Dia tengok bagi dia cantik. Dalam Quran kata apa? Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahkan hawa panasnya. Matahari pun tak nampak. Dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Sedang naungan pokok pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Itu mudah kat sini macam gitu kan. Kalau mudah kat syurga, lagilah benda tak boleh nak fikir. Dan saya tulis kisah perjalanan ini dalam Facebook saya. Peminat saya lah, saya ada juga peminat sikit, lebih kurang 60,000 orang. Dia baca tu. Saya berhenti di Melaka, di Pernu, bawa Abla makan ikan bakar. Sampai di Melaka makan ikan bakar, saya order lah. Tiba-tiba ada datang satu keluarga datang. Yang kenal saya tak kenal dia. Bawa bekal nasi biryani, dia ada kedai nasi biryani. Bawa bekas nak bagi Abla makan, nak bagi saya makan. Saya tak nak lah, dia dah beritahu suruh pergi restoran dia. Saya kata saya tak nak. Saya nak pergi makan ikan bakar. Ikan bakar ni unik untuk orang luar. Lepas tu ada muara sungai pula tu. Cantik lah. Jadi kami pun makan. Makan. Dah selesai makan, nak masuk kereta. Nak pergi bayar. Siapa nak bayar? Saya lah bayar. Pergi nak bayar, orang kata dah bayar. Siapa bayar? Yang datang tadi, satu keluarga tadi. Emilia dengan keluarga dia, dengan Nazli tu bayar. Saya pun beritahu pada Abla, kita makan tadi, bukan saya belanja, Tuhan. Dua orang ni yang belanja. Doakan pada dia. Sebab orang Arab, bila dia sudah makan, kalau kita belanja, dia doakan kita. Ya Allah, ya Tuanku, rahmatilah orang ni, murahkanlah rezeki orang ni, berikanlah kesihatan yang baik. Kita orang Melayu, terima kasih. Belanja lagi Orang Arab doa makan tak ada. Dia bismillah je lah. Tapi lepas makan baru dia berdoa.
Okey. Masuk kereta. Nak pergi berjalan lagi, brum nak pergi ni. Dia pun kata, Ablah kata pada saya, doktor, wanita cantik itu bagi ini kat saya. Bagi apa? Envelope envelope gaya tu yang ampau tu. Saya pun sibuk nak tahu berapa dia bagi. Saya tahulah ada duit dalam tu. Ablah buka. Ada duit tu. Dia pun buka. 200. Pagi tadi sebelum bertolak daripada Shah Alam, saya dah bagi 500 kat dia lagi. Yang semalam saya bagi 1,500. Yang pagi tu saya bagi 500. Saya beritahu, Ablah, ini duit ada orang Malaysia masukkan dalam akaun saya untuk Ablah. Saya tak kenal siapa. Nangis lah. Benda tak pernah berlaku di Sudan. Siapa nak bagi duit? Semua orang susah. Malaysia je yang jenis bagi duit ke orang. Dan di Melaka dapat lagi 200. Berapa dah ada dalam poket dia? 1,500 campur 500, 2,000. 2,000 campur 200, 2,200. Dia menangis, Masya Allah, subhanallah. Orang Malaysia ni baik-baik berlaku, dia kata. Memanglah baik. Dah berjalan dengan saya. Dia tak tahu orang Malaysia tu ramai lagi yang jahat. Yang dia nampak orang yang baik sahaja. Pasal apa? Saya rasa saya baik lah. Sebab itu dalam Quran sebut berkawan dengan orang baik, jumpa orang baik lah. Berkawan dengan orang jahat, jumpa orang jahat lah. Tuan-tuan, Masya Allah, subhanallah. Saya nak cerita pun tak sampai. Balik saya, kemudian kami singgah di rumah mak saudara saya. Dinilai. Doktor, boleh nak ambil gambar tak? Rumah dinilai. Cantik kan? 700,000. Rumah di Sudan, saya terlupa nak letak gambar. Okey lah, tapi teruk. Kemudian bawa pergi jalan Kuala Lumpur. Ke mana agaknya kalau tengah bandar Kuala Lumpur? Apa yang akan saya tunjuk? Menara Kembar Petronas, takkan tak tunjuk kat situ. Pergi kat situ, ambil gambar bergaya betul. Dan dia baca dah Quran kat saya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, dibina untuk mereka di dalam syurga mahliga-mahliga yang tinggi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikianlah janji yang ditetapkan Allah. Allah tidak sekali-kali akan mengubah janji-janjinya. Dia tengok bangunan bertingkat-tingkat macam tu. Masya Allah, atas dunia pun ada. Dia kata, dekat mana ada tu? Malaysia. Dah, seminggu cukup dah. Panjang kalau saya nak cerita. Saya dah janji dengan sahabat saya tak nak cakap lama hari ni. Saya dah beritahu daripada pagi lagi, tak berhenti lagi kerja ni. Bekerja balik daripada KL tadi, pukul 5 lebih, sampai di Shah Alam, terus patah balik ke sini. Jadi saya ambil 40 minit je. Boleh tuan-tuan? Sampailah seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Hantarlah balik. Menangis. Dia kata pada saya, doktor, saya balik nanti. Saya nak tulis buku pengalaman saya di sini. Saya nak doktor tolong saya. Saya nak cerita. Tajuk pun dah ada. Apa dia? Seminggu di syurga. Apa dia seminggu di syurga tu? Seminggu dia duduk kat Malaysia ni, duduk di syurga lah bagi dia. Bagi orang Sudan. Orang Malaysia tak ada lah nak fikir lagu tu. Okey, Ablah, saya tolong Ablah tulis dalam bahasa Arab supaya dapat keluar daripada hati ni. Tulis bahasa Inggeris tak jadi. Tulis dalam bahasa Arab.
hantar manuskrip dalam bahasa Arab. Saya akan pergi cari orang yang pakar betul-betul. Saya dapat sahabat saya yang belajar di Madinah bahasa Arab, dan bila kita baca buku dia ni macam baca buku Arab dalam bahasa Melayu. Masya Allah. Saya nak ambil last sekali yang dia tulis dalam buku ini. Masa di airport dia tarik Amirul, tinggalkan kami semua. Dia anggap Amirul tu anak dia. Dia tulis apa tuan-tuan? Lepas dia habis lah. Dia kata apa? Aku berwasiat padanya. Dia cerita apa yang dia katakan pada Amirul. Aku berwasiat padanya supaya menjaga ibunya yang banyak berkorban untuknya dan sanggup berjauhan dengan anak kesayangan. Dia kata dengan Amirul, hari ini ibunya meraihkan kejayaannya. Aku berpesan pada Amirul supaya sentiasa berbuat baik dan membantu ibunya, terutama apabila ibunya sudah tua nanti. Tuan-tuan pun ada ibu kan? Berapa ramai yang lupa jaga ibu? Tuan-tuan tahu tak? Ada yang ibu bapa dah meninggal ni. Apa yang dia harapkan ibu bapa kita harapkan pada kita anak lelaki ni? Apa dia? Doa anak yang soleh. Berapa ramai di antara kita yang tak datang solat berjemaah di masjid? Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bapa rumah dia. Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, tengok solat subuh, tengok solat isyak, dia solat kat mana. Itu yang dipesan sangat tu. Aku berwasiat pada Amirul supaya memberi perhatian pada bapanya yang sentiasa berdiri di belakangnya dengan segala apa yang dimiliki. Saya tak cerita tuan-tuan, saya nak anak saya ni jadi Tok Syekh. Tok Syekh tahu Tok Syekh bahasa Arab. Balik habis daripada Sudan, saya kata pada Amirul, Abla dah cari kolej untuk Amirul, untuk belajar bahasa Arab lagi sampai di ijazah. Anak saya slow je kata, ayah, Amirul tak nak jadi Tok Syekh. Habis Amirul nak jadi apa? Amirul nak jadi Syekh. Saya ni ada darah tinggi. Darah terasa naik daripada kaki bawah. Zup. Saya bangun, saya bertepuk aja. Amirul tahu tak berapa banyak ayah dah habis pada Amirul? Tak nak cerita, jadi panjang. Tapi bila saya relax, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Okey, Amirul nak jadi chef, tetapi jadi chef yang soleh. Baru balik daripada Perancis, belajar culinary di Paris. Baru balik 2-3 hari. Masya Allah, subhanallah. Boleh jadi chef yang soleh. Tak boleh tinggal solat berjemaah. Aku berpesan pada Amirul supaya sentiasa berbuat baik pada bapanya, menjadi pengganti bapanya yang hebat. Ini malu saya ni. Tak apalah, kita tinggal yang itu. Aku berwasiat padanya supaya sentiasa menjaga kedua saudara perempuannya Sarah dan Farah. Aku berpesan pada Amirul supaya sentiasa menjadi tempat bergantung kedua mereka dan agar sentiasa menyayangi mereka. Tuan-tuan, yang lelaki ni, anak-anak, adik-beradik perempuan kita tu, walaupun dia dah ada suami, kadang-kadang kita kena jaga juga. Kalau suami dia dah meninggal, kita kena jaga. Jangan lepas tangan. Aku berwasiat pada Amirul supaya sentiasa bekerjasama dengan saudara lelakinya Haris menjaga keselamatan, kebajikan dan keperluan keluarga. Aku berwasiat pada Amirul supaya memberi perhatian kepada neneknya Ruqayyah yang sangat disayanginya. Neneknya sangat memerlukan kasih sayangnya di usia yang sudah tua. Allahu Akbar. Last sekali penutup yang dia tulis, saya ambil itu kerana menarik.
Ada satu sifat yang membezakan masyarakat Malaysia dengan masyarakat lain, ialah senyuman di bibir mereka. Dia kata pergi mana-mana pun orang Melayu kita ni senyum, senyum, senyum. Orang Malaysia penuh dengan senyuman yang tidak ada saingannya, seolah-olah senyuman itu dicipta dari wajah Muslim yang datangnya dari tanah Melayu. Dia kata senyuman itu milik kita. Tunggu, saya pergi Perancis, muka masam, begitu sombong, hidung tinggi di belakang. Kita orang Malaysia jumpa, kan, senyum. Ia mempesonakan. Aku bersyukur kerana singgah di sini. Impianku kian jelas, pilihanku tambah nyata. Aku sudah menikmati gambaran syurga di sini. Moga kita bertemu di Firdaus yang kehidupannya kekal abadi. Tuan, orang datang seminggu kat sini, kenal syurga di sini, dan balik dia memimpikan syurga yang kekal abadi. Kita mudah-mudahan apa yang saya sebut pada malam ini memberi kesan di hati tuan-tuan. Saya berhenti di sini. InsyaAllah lain kali kalau ada masa lagi, rumah saya dekat je, saya sambung lagi. Tuan-tuan, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, sama ada yang kami sedar ataupun yang kami tidak sedar. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa tutur kata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami sayang. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Syurga yang paling istimewa, ya Allah. Dan masukkanlah kami bersama-sama mereka, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amin.